ni dia hanya menyebabkan putaran pada pastinya dan kita akan merasakannya kalau kita berada di luar angkasa. Kalau kau cakap kat budak sekolah rendah tu tension dia, nak faham. Jadi sayang dengar semua sayang semua dengar tau. Bila kita katakan bumi tu berputar, okey, kita mengatakan sistem bumi, bukan bumi jasad yang bulat keras tu. Bumi adalah termasuk atmosfera. Atmosfera adalah sistem bumi. Kalau kita terlepas kepada atmosfera, baru masuk angkasa lepas. Okey, itu maksudnya. Bila kita keluar daripada atmosfera yang dimiliki oleh bumi, kan, kita terbang tinggi mana pun tak lepas tau. Sebab kita masih dalam atmosfera bumi. Sehinggalah kita naik roket sampai tak berapa ribu kilometer, kita akan terlepas. Ketika itu kita dah berada di angkasa lepas dan kita berkeluar pada sistem bumi. Kita masuk orbit lain pula. Kita tak masuk orbit bumi. Faham dulu tu? Senang faham kan? Sistem bumi itu bukannya bumi itu setongkol. Sistem bumi itu termasuk atmosferanya. Yang berputar tu bukan buminya sahaja. Yang berputar tu dengan atmosfera dia sekali. Kalau awan ada ke atas kepala kita, bumi berputar, awan tu pun sama berputar dengan bumi. Kecuali kalau dia relatively lambat cepat je lah. Jadi kalau kita berada dalam atmosfera, kita bukan awan, kita berada dalam atmosfera, maka kita berputar sekali dengan bumi. Sebab sistem bumi kita termasuk atmosfera. Kalau saya naik kat KLIA, bumi berputar, saya tetap di KLIA sampai bila-bila. Biarpun sebulan. Kerana saya dalam sistem bumi yang termasuk atmosferanya. Saya bukan berada di angkasa. Kalau di angkasa, yes. Katalah saya keluar zoom pergi ke angkasa kan. Dalam masa 10 minit saya boleh lepas angkasa. Tiba-tiba lepas 3 jam saya turun balik. Daripada angkasa tu baru saya berada di tempat lain. Tapi nak lepas angkasa tu tak boleh lah kapal terbang sebab dia perlukan macam-macam roket, perlukan energi yang sebab dia beribu kilometer. Boleh faham tak? Tak ada, jangan cerita pasal daya graviti lah, hukum Newton yang pertama lah, inertia lah. Boleh cerita benda tu, tapi itu bersifat mikro, bersifat atas bumi. Kita bercerita pasal makro, keseluruhan sistem. Okey? Katalah saya punya Mars ni adalah bumi kan, sistem bumi. Yang merah ni bumi lah. Yang keliling ni atmosfera dia. Jadi bila bumi berpusing, saya kat mana pun tetap tempat yang sama. Boleh faham tak? Ni merah ni adalah bumi. Saya ni merah ni bumi. Yang dekat atas ni helikopter. Okey? Ini sistem bumi. Jadi sistem bumi berputar. Nampak saya berputar tempat yang sama. Lepas 8 jam pun tempat yang sama juga. Boleh faham tu? Nadira? Boleh doktor. Yang kau pergi masuk graviti semua tu, itu sistem bila kita berada atas bumi yang bergerak. Kita berada di atas bumi yang di atas bumi fizikal. Bukan sistem bumi. Ya. Lepas tu tak faham. Ustaz pun tak faham. Cakap benda lain kan, dia tak faham konsep itu. Ya. Okey, jadi awak tidak ada knowledge. Sebab tu awak tak faham. Okey, awak ada knowledge tapi awak ada knowledge tapi awak tak faham. Tak sampai ke atas lah, sampai ke situ je lah. Sampai bila pun kat situ je. Bumi berputar, bila kita naik helikopter, selepas 24 jam, lepas 1 bulan, kita berada di Vietnam. Okey, nanti pakat-pakat orang reka satu benda yang boleh terapung. Okey, di atas hawa-hawa, tak payah pergi mana-mana. Lepas 1 jam sampai ke Vietnam. Lepas 1 jam boleh sampai ke Melaka. Contoh kan? No. Sebab kita berputar sama dengan sistem bumi kita. Okey, jadi
Bila kita faham tu baru kita faham dan kita boleh apply. Sebab tu banyak application. Banyak application yang dibuat. Tentulah dalam penerbangan konsepnya. Okey, konsep penerbangan. Nak tengok gerhana matahari, nak tengok waktu solat semayang pukul berapa, nak tengok nak tengok tahun ni 365 ke 364 ke whatever lah, kita apply. Okey, kemudian kita boleh buat analisis. Contohnya atmosfera kita berapa batu. Okey, dia ada lapis-lapisan nama dia. Secara umumnya atmosfera lah. Ada stratosfera lah, pera tu kan. Banyak lapisan dia. Okey, orang pun buat analisis. Okey, bila kita bakar banyak sangat bahan api, nanti kita boleh menghasilkan biochem belajar greenhouse effect tak? Tak belajar kan? Tapi you kena belajar somewhere lah kan? Okey, nak tanya. Saya nak tanya lagi, awak jangan lari mana-mana. Ini knowledge ya. Saya nak tanya, siapa lagi ni ya? Saya nak tanya Mariam. Saya doktor. Apa dia greenhouse effect? Greenhouse effect tu bila carbon dioxide banyak dekat atmosfer, sebabkan pembakaran terbuka dan sebagainya lah. Okay. Kenapa dinamakan greenhouse? Kenapa dinamakan greenhouse pula? Kenapa namanya greenhouse effect? Tak sure doktor. Tak sure. Selalu dengar tak? Selalu, tapi tak pernah tengok pula kenapa dinamakan greenhouse. Sebenarnya awak pernah dengar, lepas tu awak pada tahu kan. Faham tak lah kan? Betul tak? Macam tu lah kan? Tak boleh macam tu ya. Dengar apa saja vaksin ke apa semua baca tu. Okay, Eliana. Nurul Eliana. Ya doktor. Yes. Kenapa nama greenhouse effect? Kenapa ada perkataan greenhouse tu? Bumi kita bukan greenhouse. Kenapa nama greenhouse lah pula? Saya kurang pasti doktor. Ini kognitif baru tau. Boleh pergi yang lain. Baru kognitif baru. Okey, siapa nak cuba jawab? Jangan search internet ya. Jangan search internet. Kita nak berbincang supaya awak tahu yang awak tu tak tahu, ataupun awak nak cuba bahawa awak tu sebenarnya separuh tahu ataupun memang awak tahu. Okey, kita boleh search internet kemudian ya. Okey. Boleh saya try ya? Yeah, T. Come on, thank you. Saya tak pasti tapi saya try lah. Dia macam greenhouse. What I heard before lah is something like satu rumah untuk plants to grow, and then inside got the heat. Got the heat. Yeah, and then why greenhouse effect is because the global right, the Earth got lapisan. Hello T, lapisan. T. Dah habis dah. Okey, tak apa namanya, dengar tak Nurul? Saya cakap ni. Nurul? Hello Nurul. Doktor, ada banyak Nurul dalam ni doktor. Kan Nurul tadi lah, Eliana tadi. Yang dia kata pasti tadi. Saya nak tahu awak dengar tak dengar je kan. Saya cakap penat cakap. Tiba-tiba doktor tak dengar lah dia cakap. Okey. Sebenarnya kalau greenhouse effect tu sama macam T cakap lah. Tak ada apa-apa. Tujuan greenhouse is to produce heat. Dalam musim salji kan dia letakkan tutup
tutup apa benda ya, tutup tumbuhan itu supaya dia dalam tu panas. Okey, haba tak boleh keluar. Haba yang terperangkap sebelum musim sejuk, haba yang terperangkap kekal dalam tu. Jadi isu dia nak bekalkan haba kepada tumbuh-tumbuhan. Tetapi bila banyak karbon dioksida terperangkap di kita punya lapisan atmosfera, dia macam greenhouse effect lah. Kita pula rasa panas. Sedang kita tak perlu. Akhirnya menyebabkan akhirnya isu global warming. Global warming tu kesan daripada greenhouse effect. Okay, maka cairlah sebahagian daripada ais di Antartika, maka akan menyebabkan banjir lah, apalah itu ya. Itu sebabnya lah namanya greenhouse effect. Sebenarnya bahasa mudahnya menyebabkan suhu bumi bertambah, global warming. Tapi orang nak kaitkan sama seperti greenhouse yang kita nak panaskan dalamnya. Sedang kita tak perlu. Okey ya. Jadi itu yang saya masukkan dengan pemahaman. Kalau kita tak faham, kalau kita ada knowledge, ada kalanya kita tak faham. Jadi bila kita dah faham, baru kita boleh naik ke atas. Ini namanya Bloom taxonomy. Sampai kita boleh menganalisis. Apply tu apa dia? Kita apply dalam situasi sebenar. Analisis tu apa dia? We go in depth part and partial of the system. Kita boleh analisis satu bukan as a whole. Okay. Tapi kalau synthesis, kita create something new. Synthesis ni perkara biasa dalam organic chemistry. Awak belajar kan? Kita synthesize. Okay. Kita buat contohnya apa? Kita synthesis benang apa? Benang sintetik lah. Benang kan, dadah, whatever lah. Perasa durian pun kita boleh sintesis dia. Okay? Kita boleh buat satu benda tu bau durian, rasa durian. Kita boleh sintesis kan. Lepas tu kita boleh buat penilaian. Penilaian ni expert lah. Based on Bloom taxonomy, bila kita menilai, bermakna kita menilai semua di bawah ni. Ni pensyarah lah, pakar-pakar dia boleh buat semua benda ni. Okey, tetapi sekarang ni bila kita dah maju, menilai ni tidak ada banyak makna kecuali kita boleh create something. Maka ditukar oleh Anderson. Anderson mengatakan kita letakkan creating. Bila dia dah pandai menilai, tentulah dia boleh create something. Itu sajalah, dia Swiss ya. Swiss saja. Okey, kemudian barulah kita kenalkan dia sebagai lower order thinking skill. Lower order bukan mana tak penting. Lower ataupun low order thinking skill ni bukan mana dia low in term of quality, low in term of apa-apalah. Ini bukan macam rumah rendah, rumah murah, low housing. Okay, rumah yang kat atas ni harga 1 juta, kat bawah ni harga 100,000. Bukan macam tu. Low doesn't mean low lah. Low hanya pada dia punya kedudukan dia. Di bawah. Di bawah tak semestinya tak penting. Contohnya roots. Akar. Kalau akar pokok tu tak ada, mati, yang di atas tak perlu dah. Kan? Ataupun akarnya dimakan oleh ulat, akarnya rosak, habis di atas. Bukan mana akar tu tak penting. Akar sangat penting. Akar tu kena ada ya, macam tu maksud dia. Tapi apa yang bezakan, dia tukar daripada nouns kepada verb. Remember, active. Understand, active. Apply, analyze, evaluate, create. Instead of synthesis, is a noun, ditukar kepada perkataan. Okay. Nanti dalam exam jangan tak tahu pula jangan pilih pula synthesis kalau ditanya kepada ataupun diberikan remember kan, understand, apply, automatically awak ingat itu adalah verb. Maka perlulah jawapannya synthesis. Create, bukan synthesis ya. Okey, itu saja yang saya nak sebut, awak boleh baca sendiri ya. Okay, metacognitive tak ada banyak, is thinking about thinking,
how you control the thinking. Ada orang dia tak kawal. Dia cakap apa saja kan, lepas tu dia pun salah dan dia menyesal. It's happened most of the time. It's happened many time. Okay. Okay, yang saya bincang ini ya. Affective domain yang jarang dibincangkan. Affective domain. Is rarely discussed lah. Mengantuk saya makan ubat. Mesti ada batuk lagi ya. Mesti ada drug ubat tu. To soothe my inflammation, my throat inflammation ya, masih ada lagi. So, siapa kat sini yang pernah experience COVID? Selalu angkat tangan. Say something. Siapa yang pernah experience COVID? Okay. Mana tangan awak? Sekejap, saya tak nampak. Kejap saya tutup ni kejap. Susahlah nak kawal saya punya monitor ni. Okay, has raised hand. Okay, this vaseries. Okay, berapa orang yang tengok tangan mana tangan awak Okay, Adila. Okay, bagus ya. Bukan bagus, maknanya saya pun dah experience COVID. Maybe sekarang ni orang dah mula percaya. Okay, orang dah mula percaya. Saufik, okay, Balkis, okay. Orang dah mula percaya vaksin is efektif lah. Sebab sebab apa? Sebab kita tidak mengalami gejala yang teruk. Kalau dulu kena Maep dekat sini penuh dengan pesakit. Tapi sekarang ni kena saja mild symptom, kita kuarantin dekat rumah. Okay, maknanya the vaccine is play around lah. Itu semua kerja orang biochemist kan. So masing-masing ada peranan. Okay ya. Tapi kalau orang tua-tua tu kadang-kadang susah sikit lah kan, sebab dia ada macam-macam masalah, complication. Okay. Balik kepada kita punya kerja. Okay, efektif ya. Okay, cuba lihat kat sini kes ya. Okay, contohlah. Kita beri contoh contoh campaign 3C. 3R. Apa 3R? Recycle, reuse and reduce. Ya. Jadi di college kediaman buatlah campaign 3R. Jadi efektif ni adalah what you believe, your attitude. Yang pertama sekali attitude you adalah you terima dan you aware. Okay. College kita akan ada 3R campaign. Good. Okay. Apa maksud dia? You just accept it. Accept saja. You receive and accept. You aware things happen around you. You just aware. Sikap you just aware. Okay. Kalau you tak aware lagi teruk lah kan. Okay. Pertama, the lowest part of this effective domain is you just aware. Awak tahu tak? Tapi teruklah. Tahu tak college kita dah 3 bulan buat campaign 3R? Dah 3 bulan? Tak tahu pun? Itu teruklah. Kan? Itu tak termasuk dalam domain ni. Domain yang pertama, you receive and you aware. Okay, itu yang paling bawah. You buat apa? Biarlah dia buat. You ada, tak apalah, tak terlibat pun tak apa. You tahu tak? Saya tahu program ni ada. You ada beri, tak kisahlah. Biarlah dia nak buat. Tu you just receive. And then yang level kedua, you respond. Baguslah.
program ni kalau ada, baguslah kalau orang boleh terlibat kan, baguslah. Jadi you dah mula pay attention. Yang tadi tak apalah, buat je, you just aware. Tapi ni you give responding. Okay, aku setujulah, aku sokong kau. Jadi dia respon. Okay, walaupun maybe dia tak terlibat, tapi dia respon, menunjukkan dia punya attention. Okay, jadi bermakna nilai dia dah bertambah. Aku nak terlibat lah. Macam mana aku nak terlibat? Okay kan? Dia dah mula bagi respon. Itu maknanya sikap awak. Sama jugalah dengan baik yang buruk, tak kisahlah. Katalah buruk. Apa buruk Buruk katalah ada satu skim. Pelajar bagi duit 100, melabur dalam satu skim. Skim tu maybe scam lah. Skim yang kita tak pasti. Kan? Tapi kalau dia itu sesuatu yang tak baik, you aware, and then you tak payah buat apa-apa lah, it's okay. Tapi kalau you respond, lepas tu you value dia, rugilah kalau tak masuk kan. Sama dari baik atau tak baik lah. Tapi kita buat tadi yang baik kan. Maknanya 3R, di mana you receive, you respond, then you jadikan dia sebagai value. Wah, mulai hari ini, okay, aku akan beritahu keluarga aku akan laksanakan, itu menjadi nilai kepada diri aku bahawa 3R ni suatu kewajipan kita bersama dan itu satu nilai baru. Sebelum ni aku buat tak tahulah. Kenapa buat tak tahu? Sebab tong sampah pun satu je. Jadi kita buang sebagaimana yang sepatut kita buang lah. Tetapi lepas ni aku nak asingkan dulu sebelum aku buang. Dah jadi satu nilai bagi diri dia. Sikap dia, kepercayaan dia telah bertambah. Okay? Kadang-kadang dia terpaksa organize pula. Apa makna organize? Ada banyak value lah bagi dia. Okay, ada banyak value. Okay. Tadi value 3R kan? Lepas tu dia fikir, kalau 3R pun kita ada value, tentulah yang lain-lain juga yang berkaitan dengan sampah pun ada value juga. Jadi ada benda lain yang kita organize selain daripada 3R. Okay. Kita nak laksanakan dia sebagai satu konsep menjaga kitaran. Kalau kat sini dia ajar 3R saja kan, tapi kita dah applykan dia dalam diri kita sebagai suatu yang lebih luas. Apa saja yang berkaitan dengan benda yang perlu di-recycle, kita recycle. Kalau dekat college kita recycle tong sampah saja, tapi awak pun jadikan dia sebagai satu nilai yang awak organize dan diri awak. Baju saya banyak yang saya beli, tapi saya tak sempat nak pakai sebab badan dah kurus ke, dah bertambah ke, jadi saya nak bagi kepada orang lain. Okay, saya ada duit yang lebih. Okay, dan saya pun nak donate kepada company lain yang buat 3R. Walaupun bukan college saya buat. Kan, saya nak tulis artikel dalam surat khabar yang menyedarkan, sebab saya biochemistry, saya tahu pasal bakteria, pasal virus, saya nak gunakan knowledge saya tu untuk menyedarkan orang lain. Dah jadi satu konsep pula dalam diri awak. Dan akhirnya, oleh kerana itu telah berlaku dalam masa yang lama, maka dia telah menjadi karakter diri awak. Philosophy of your life. Ya. Contohnya rasuah. Contoh lainnya rasuah ataupun bribe. Okey? Awak aware bahawa rasuah tu salah. Tapi awak tak tahu je lah. Memang salah, awak tahu. Awak hanya orang bagi, awak ambil. Kan? Contoh kan? Ataupun awak tolak tapi awak aware. Tapi yang ini awak respon. Awak respon. Memberikan yes, rasuah adalah salah. Awak memberikan respon dalam ucapan awak, dalam tulisan awak, dalam kerja awak. Orang bagi awak tolak, orang bagi awak warning, itu ada responding. Yang ini dia terima je. Orang bagi ke tak bagi pun dia terima saja. Dia tak respon apa-apa. Dia setakat ni je. Tapi yang responding ni dia tunjukkan bahawa itu tak baik.
Lepas tu lama-lama dia boleh menjadi satu nilai. Bukan saja rasuah dalam bentuk company awak, rasuah juga bila awak bekerja tempat lain, rasuah juga bila awak buat benda lain, rasuah juga kepada orang lain. Jadi dia jadi satu value kepada diri awak. Kan? Jadi value rasuah ni banyak kaitan dengan konsep-konsep lain. Contohnya konsep duit itu bukan duit awak. Duit itu duit rakyat. Awak ambil daripada seseorang, sebenarnya awak menganiaya rakyat. Awak ambil duit tu, awak menyekat peluang orang lain yang maybe tidak ada duit. Okay? Itu juga dihalang oleh agama awak. Itu juga dihalang oleh budaya awak. Itu juga dihalang oleh kepercayaan awak. Itu juga yang dihalang oleh apa-apalah yang awak pegang. Maka dia telah menjadi satu konsep yang awak employ ya. Dan kalau ianya betul-betul jadi sikap awak, maka itulah yang dinamakan karakter awak dan filosofi of your life. Awak jangan contoh kan, orang yang sampai kepada peringkat karakteristik tu dia tak kira dah. Tapi susahlah, macam contohnya Mahatma Gandhi, dia dah mula tak nak ambil duit rakyat sampai dia beli duit dia, lepas tu dia jahit baju dia sendiri. Okey, dalam Islam pula khalifah kan Omar, kisah Omar khalifah Omar dia bila dia nak tulis surat, dia buat kerja untuk diri dia, dia padam lampu yang kerajaan biayai. Dia guna lampu dia sendiri. Sebab apa? Dah jadi filosofi dia. Dia tak nak guna duit kerajaan. Okay, negara maju pun sama juga. Kalau awak pergi negara maju, awak tak nampak poster-poster muka-muka menteri. Kat Malaysia banyak muka-muka menteri poster kiri kanan dan guna duit pula, duit bukan duit dia. Dia guna duit jabatan ke, duit mana ke untuk tunjuk muka dia kat sana sini. Kan dekat negara maju tak ada. Sebab apa? Kalau itu bukan duit dia. Kalau dia nak tonjolkan diri dia, kena pakai duit dia. Kalau dia nak guna duit kerajaan tak boleh. Jadi itu filosofi dia. Okey, ada soalan tanya? Ada soalan tanya ke? Tak ada, doktor. Okey, tak ada, saya tanya awak Nazira Nazira. Ya, doktor. Okey, bagi contoh yang lain pula selain daripada apa saya bagi tadi. Dan cerita daripada receive sampai karakteristik. Apa yang awak faham? Contoh maksud doktor? Tadi saya bagi contoh recycle dengan rasuah. Awak bagi contoh apa pula? Contoh rasuah. Contoh rasuah. Tak, saya bagi contoh, saya tadi rasuah dan juga recycle. Awak bagi contoh awak pula. Oh, cari lain nak. Yes. Saya recycle kalau Recycle sudah, contoh lain. Oh, bukan yang tu lah. Saya sekarang ni kita ada COVID. So dia ada 3C. Okey. Elakkan 3C. Jadi yang pertama, apa yang berlaku? Receiving? The first one, elakkan 3C. First, crowded place. Second, elakkan C, confined space. And C, elakkan Apa dia? crowded place, confined space dengan saya cuba ingat balik. Cik Saddiq punya informasi sekejap doktor. Tak, you tak payah tu. Macam ni cerita dia. Bila kerajaan laksanakan 3C, receiving tu masuk apa? Responding masuk apa? Valuing masuk apa? Organizing masuk apa? Characterization masuk apa? Bukan saya nak faham awaknya 3C tu. 3C contoh, tapi macam mana nak apply dalam ke 5 level of nak apply dia maksud
Maksudnya yang kita elakkan crowded space, maksudnya kita tak boleh pergi dekat tempat You tak yang faham sayang. Oh, you tak faham. ah, Contoh awak cantik dah, tapi awak tak apply dengan apa yang saya ajar. You don't need to explain yang 3C tu. Dia katakan kerajaan galakkan 3C untuk jaga SOP, untuk kekang COVID. Macam mana konteks receive, respond, value, organize terhadap 3C tersebut. I don't want you to explain 3C tu. Tapi effective domain ni, apa yang kaitkan dengan 3C tu. Itu yang saya nak. sekejap. Saya cuba fikir balik.